Hello kawan-kawan, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel kami. Pada episod minggu ini, kami seperti episod yang lalu, kami akan berbahasa Melayu 100%. Mudah-mudahan kami berjaya pada episod ini. Amin. Jika anda sudah subscribe ke channel kami ucapkan terima kasih kerana telah mendukung channel kami. Pada anda yang belum melangani channel kami, jangan tunggu-tunggu lagi. Kalau anda gemar pada makanan dan cerita hantu, kliklah subscribe button di bawah ini dan jangan lupa tekan bell notifikasi supaya anda tidak tertinggal mengikuti video-video baru kami. Minggu ini kami ada Jollibee di depan kami ni. Okay, mari kita introduce makanan pada minggu ini. Ya, di sini kita ada spaghetti daripada Jollibee ni amat berbeza daripada spaghetti yang kita makan di luar sana lah. Dan di sini juga adalah hot dog, dan di sini adalah steak, di mana mereka cara makan mereka adalah dengan nasi. Amat berbeza sekali. Dan di sini adalah Aloha Burger. Dan ini adalah Yummy This is the one with the pineapple. Oh, okay. Ini adalah Aloha Burger dan ini adalah Yummy Delicious Burger. Dan di sini kita dapat ada 2 chicken daripada Jollibee yang amat tersohor. Bukan Jolly Shandy ya, puan-puan dan tuan-tuan. Jolly Shandy haram, yang ni halal. Okay, so jomlah kita makan. Kita makan dulu. The first one that I would want. Yang pertama sekali adalah ayam bagi saya. Wow. Yeah. Mereka pun kasih ni tub of apa ni? Gravy. Brown sauce dengan ini berdampingan dengan salah satu. Berdampinglah dengan kuah mambang. Ini bukan mambang, ni sedap. Ini jagung. Jagung manis. I think saya rasa ini adalah combo daripada salah satu burger. Saya lupa yang mana. Cepat makan semua. Nyam 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 nyam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam dia pedas ya. Dan betul orang kata spaghetti di Jollibee ni amat berbeza daripada spaghetti yang di luar sana. Kerana spaghetti mereka memang terasa manisnya. There's a chicken. Ayam yang pedas? Ayam dia, kepedasan ayam dia menyengat di kalbuku. Selain daripada itu, saya nak rasa. Yeah, that's the one thing that I want to try. Mari kita berbahasa Melayu je. Ya. Benda yang utama yang saya nak mencuba ialah daging steak tu bersama nasinya. Oopsie. Wow. Nampaknya nasinya sikitnya dulu. Selama ni saya fikirkan pasta Jollibee ni manis tau. Tapi manisnya tidak begitu menyerap. Dia tak begitu manis. Yeah. You know, saya selalu ingat pasta Jolly Shandy.
Itulah tadi nak cakap macam ni kan. Saya selalu fikirkan pasta Jollibee ni manis dia tu macam tomato sauce punya rasa manis tau. Tapi sebenarnya tidak. Dia memang ada rasa macam bolognese punya pasta, tapi dia ada sikit manis. Ada boleh rasa kemanisan dia, tapi sebenarnya rasanya sedap. Abang dah makan? Sedap. Oh. Wow. Sebab tu saya berdiamkan diri sebab sedap ni tak terkata. Wow. Wow. Boleh tak kalau saya makan saya tanpa membuat apa-apa? Wow. I have tomato sauce all over. So, jadi hari ini kita akan membahaskan tentang penanggal. Betul. Dan saya ada satu cerita tentang penanggal. You wanna go ahead, abang? Ya. Jadi kawan semua, sementara kami menikmati Jollibee ni, saya akan memberitahu anda semua sedikit fakta-fakta atau deskripsi tentang penanggal yang saya dapat dari internet. Okay, ini bukan daripada saya. Saya dapat ini daripada internet. So kalau ada silap dan salah pada fakta-fakta ini daripada internet ni, saya minta maaf dan bukan silap saya. Dan bukan tolong perbetulkan kami di section komen di bawah ya. Jadi makhluk penanggal ini apakah ia sebenarnya? Jeng. Baik, kita difahamkan yang penanggal ini ialah bidan yang mengamalkan ilmu hitam. Bidan yang menjadi penanggal pada waktu malam. Ini pemahaman orang-orang. Ya. Jadi bidan yang menjadi penanggal pada waktu malam kelihatan sebagai wanita biasa di siang hari. Dan mereka bagaimanapun boleh dikenali sebagai penanggal melalui tingkah laku mereka. Mungkin diorang ada perbezaan lah dengan cara manusia biasa kan. Mungkin cara perjalanan ke kan. Jadi apabila berjumpa orang ramai, mereka biasanya mengelak untuk bertentang mata. Sebab kalau tentang mata agaknya dia jatuh cinta agaknya. Mungkin orang tu malu. Itulah. Dan ketika bertugas sebagai bidan, mereka boleh dilihat mengecap bibir mereka macam gitu. Seolah-olah macam time kita tengah makan Jollibee ni. Adakah anda mengecap juga? Jadi seolah-olah mereka tu sedang memikirkan, sedang menikmati darah yang pada wanita yang melahirkan pada waktu itulah. Jadi orang yang tahu di mana hantu penanggal tinggal boleh menunggu pada waktu malam ketika penanggal terbang meninggalkan tubuhnya. Dan tubuhnya dan keluarlah. Dia boleh dimusnahkan dengan menuang serpihan kaca. Kalau kaca tu kita tumbuk kan, jadi dia macam serpihan. So macam kan? Botol kita pecahkan dulu, tumbuk jadi. Dan dituangkan ke dalam tengkuknya tu yang sedang berlubang. Tapi itu kalau orang tu beranilah kan. Jadi tak semua orang yang berani nak berdepan dengan jasad yang tidak berkepala kan. So kalau kita melakukan sedemikian pada tubuh makhluk P ni, adakah kepalanya akan tahu? Macam detection gitu. Kita kurang pasti. Tak tahu Jadi benda yang akan dilakukan tu akan mencederakan organ dalaman penanggal tu. Mestilah. Bila pasal dia nak balik tu kan, dia nak balik ke tubuh dia tu, jadi dia akan cedera lah. Jadi cara lain untuk membunuh penanggal adalah dengan membakar tubuh tu. Dengan itu menghalang penanggal dari kembali bercantum dengan tubuhnya semula pada siang hari.
So apa yang terjadi pada kepalanya kalau dia tak boleh kembali pada jasad? Mungkin dia akan bersembunyi lah di tempat-tempat Forever, yang selamanya lah. Dan malamnya dia akan bergentayangan mencari darah-darah lagi dan sebagainya. Jadi cara untuk mendedahkan siapa sebenarnya hantu penanggal tanpa membunuhnya adalah dengan menterbalikkan tubuhnya. Dengan itu, apabila kepala penanggal kembali tercantum semula dengan tubuhnya, ia akan bercantum balik. Berbalik lah maksudnya tu. Terbalik lah maksud saya tu. So that means kepala dia keluar, so dia fikir dia akan menghadap ke timur. So dia balik, dia terbalik. So dia jalan ni. Astagfirullah. Jadi hantu penanggal adalah seseorang yang menuntut ilmu hitam. Dengan itu, ilmu tersebut perlu diwariskan kepada seseorang pengganti sebelum tuannya mati sebagai saka. Siapa nak? Nanti yang susah ni turun-temurun dia lah. Jadi sekiranya tuannya mati sebelum sempat mencari pengganti, hantu penanggal akan hidup liar dan mengganggu penduduk-penduduk berdekatan. Ia juga gemar menghisap darah manusia yang akan atau mahu bersalin. Jadi kita tahulah. Penanggal juga biasanya diwarisi dari ibu kepada anak secara turun-temurun. It's like a witch. Jadi menurut penelitian secara ilmiah, kadar kematian yang tinggi ketika bersalin akibat kehilangan darah mungkin menyebabkan timbulnya kepercayaan ini. Sebagai menjelaskan mengapa terdapat kadar kematian yang tinggi di kalangan ibu-ibu bersalin lah. Jadi logically lah. Jadi kematian akibat tumpah darah tidak dapat dikawal, kan? Boleh jadi disebabkan itu masyarakat menggunakan hantu penanggal sebagai satu cara supaya masyarakat merasa mereka dapat mengawal sesuatu kejadian. Yalah, like if something happens, you just want to find a reason for it. Berbual bahasa orang putih belajar. Jadi kalau macam misalkan ada benda yang berlaku, manusia tu logically kita nak cari alasan kenapa benda tu berlaku kan, ataupun explanation. Apa explanation? Penjelasan. Dalam macam mereka menginginkan satu penjelasan kenapa benda itu terjadi. So masa dulu-dulu macam perkara tumpah darah gitu, tak ada alasan yang boleh menasabah. Macam itu bukan satu penyakit kan. So mereka inginkan penjelasan, jadi maka terjadilah cerita-cerita seperti penanggalan dan sebagainya. Jadi dikaitkan kejadian tumpah darah itu sebagai perbuatan hantu, masyarakat dapat berusaha untuk menghindarkan gangguan hantu tersebut melalui jampi atau amalan seperti meletakkan daun mengkuang dan di tiang rumah lah, pada tiang rumah. Jadi penanggal juga ada nama dan jenis yang berlainan mengikut sesuatu tempat. Jadi lain-lain tempat, lain-lain nama lah. Jadi hantu penanggal dikenali sebagai manananggal atau wak dalam masyarakat Filipina. Kita ada kawan baik yang bernama Lorna. Dia adalah seorang warga Filipina dan dia ada pernah menceritakan tentang manananggal kepada kami. Jadi hantu ni menyerupai Pontianak dalam budaya masyarakat barat. Mitos mengenai manananggal ini popular di wilayah Visayas dan Filipina, terutama di kawasan barat lah, di Capiz, Iloilo dan Antique. Manananggal dikatakan takutkan bawang putih dan garam. Makhluk ini juga dikatakan mengelakkan diri dari pisau belati, cahaya, cuka, rempah ratus dan ekor ikan pari-pari yang dibuat sebagai cemeti. Tahu apa cemeti? Cemeti tu yang Lash. Yes. Ini makhluk yang sama juga dikatakan boleh ditemui di Indonesia. Berbeza dengan hantu penanggal di Malaysia dan Singapura, versi Filipina adalah wanita yang lebih tua tetapi cantik dan mampu menanggalkan badan. Jika dalam kisah rakyat dari negara Filipina terdapat manananggal, di Malaysia sendiri
hantu penanggal dikenali dengan nama-nama yang berbeza mengikut negeri. Negeri Sabah mempunyai versi hantu penanggalnya yang terdiri iaitu dikenali sebagai balan-balan. Yang berbeza dengan hantu penanggal dan menanggal yang terdiri daripada wanita. Di Sabah, balan-balan merupakan lelaki. Orang lelaki Dia beza, tak macam sama dengan Singapura dan Indonesia dan juga Filipina. Di Sabah dipanggil sebagai balan-balan, tetapi dia seorang lelaki lah. Dia tak sama. Bezanya di situ hanya jantina. Itu betul ya. Like Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, kita semua sedia mengetahui yang penanggalan, whatever it's called, apa-apa yang panggilan untuk makhluk ni, semua berasal daripada wanita. Tapi uniknya di Sabah, ia adalah lelaki. Ya, jantina makhluk ini adalah lelaki. Seperti yang telah dikatakan oleh abang saya tadi, di negeri Sabah, makhluk penanggal ini dipanggil sebagai balan-balan. Saya ada satu cerita mengenai balan-balan. Cerita yang akan saya ceritakan ini diceritakan oleh seorang wanita bernama Zura yang berasal dari negeri Sabah. Pengalamannya berlaku pada tahun 2005. Pada waktu itu, Zura sedang mengandungkan anaknya yang ketiga. Anak pertama dan anak kedua Zura adalah anak perempuan. Saya ketepikan ni dulu ya, sebab macam menghadap. Jadi anak yang nombor ketiga ni lah anak lelaki. Jadi sewaktu kandungan Zura mencapai dalam 7 bulan gitu, dia bermimpi. Waktu di saat dia bermimpi itu, keadaan dalam mimpinya itu adalah dalam senja dan dia sedang berada di dalam rumah kayu. Ya. Ketika dalam bermimpi itu, Zura seperti terdengar satu bunyi macam bunyi cakaran panjang yang teramat di dinding rumah tersebut. Macam orang menyerit lah, cakaran panjang itu. Ya, sebegitu rupa. Suaminya menyuruh Zura berbaring di atas katil dan berkata, walau apa pun yang terjadi, jangan sesekali turun dari katil ini. Zura akur, tapi yang peliknya, suaminya terus membawa kedua lagi anak mereka ke bilik sebelah. Tak tahu pula apa yang dilakukan oleh mereka di bilik sebelah. Tapi ini semua dalam mimpi dia. Okey. Bunyi cakaran tu panjang sekali dan mengelilingi seluruh dinding rumah tersebut. Rumah kayu. Rumah kayu lagi boleh berbunyi kan? Zura pun terbangun dari tidurnya. Tidak puas hati dengan mimpinya itu, Zura menceritakan kepada suami dan ibu mertuanya. Ibu mertuanya pun menyuruh suami Zura untuk pergi ke rumah pakciknya dan menyuruh pakciknya itu untuk membuat tawar. Saya rasa tawar ni adalah macam suatu istiadat ataupun upacara bagi bangsa Sabah. Saya tak tahu. Jadi bagi anda yang tahu apakah ini tawar, mungkin boleh tinggalkan di komen bawah. Tapi pada waktu itu suami Zura mengambil ringan dan tidak menghiraukan apa yang diinginkan oleh ibunya lah. Beberapa bulan kemudian, selepas mimpi itu, Zura melahirkan seorang bayi lelaki. Mungkin comel ya bayinya. Kerana penyakit kuning yang dihidapi bayi itu tidak dapat dibawa balik sehingga 5 hari kemudian. So kena retain lah. Baby tu kena stay back dekat hotel because dia ada jaundice. Hotel? Hospital. For babies, it's hotel. Bayi tu ditahan lah di hospital tu kerana dia ada penyakit jaundice, penyakit kuning. So bayi tu
dijagalah oleh pihak hospital. 5 hari kemudian selepas dilahirkan bayi tu, barulah Zura dan suaminya boleh membawa balik bayi tu. Ya. So 5 hari pun berlalu, Zura selamat membawa bayi lelakinya itu pulang ke rumah. Pada malam itu, waktu menunjukkan jam 9 malam. Zura dan keluarganya sedang berehat di rumah menonton TV. Ibu mertuanya ada di dalam bilik. Okay. Tiba-tiba Zura terdengar bunyian seperti bunyi ibu ayam mengajak anak-anaknya makan dan disertai bunyi anak ayam. Saya tak ingat bunyi ibu ayam mengajak anak ayam makan tu macam mana ya? Masuk makan. Mungkin dah ada bunyi yang distinct lah. Jadi orang boleh tahu itu bunyi ibu ayam yang sedang menyuruh anak-anaknya untuk makan kan. Pada mulanya Zura tak mempedulikan bunyi itu, tetapi tiba-tiba Zura terfikir, bila masa pula ada ayam bertelur ni Ketika itu suami Zura terus mematikan TV dan terus menoleh ke arah jendela rumah. Seperti orang terpukau, suaminya tidak bergerak dan terus memandang tajam ke arah jendela. Kerana Zura sedang menggendong bayinya, dia tidak dapat mencapai suaminya, lalu dia menggunakan kakinya untuk menendang kaki suaminya. Isteri kurang ajar ni namanya. Ketika itu juga suaminya tersadar. Dengan keadaan kelam kabut, dia bergegas ke dapur dan mengambil parang panjang. Dia berteriak, "Hoi, kalau kau anak jantan, keluarlah. Tunjukkan diri kau." Okay, sekarang siapa yang kena keluar? Dia kena keluar ke si yang tu nak keluar? Allahualam. Hantu tu kat luar, macam nak keluar? Mungkin dia pada pandangan dia tu ada benda lain yang orang lain tak nampak lah. Zura terus memeluk anak-anaknya dan menggigil ketakutan. Pada waktu itu, ibu mertua Zura juga keluar dari bilik tidurnya dan berteriak, "Bunyi apa tadi tu?" Zura hanya mampu melihat ke arah ibu mertuanya dan tidak dapat berkata apa-apa kerana masih berada dalam keadaan ketakutan. Melihat anaknya memegang parang panjang, ibu mertua Zura berkata, "Kamu ingat tu benda takut ke dengan kata-kata kamu? Dia pun manusia juga." Lalu ibu mertua Zura mengambil limau nipis sebanyak 4 hingga 5 biji. Dicucuknya paku ke limau itu. Selepas itu, dia menyangkutkan gunting serta parang di jendela rumah. Suami Zura mengambil keris yang diberikan oleh pakciknya, dilumurkan juga dengan limau nipis. Kemudian dia mengambil keris tersebut dan parang panjang tadi. Dia pun pusing sekeliling rumah sambil menghentak-hentak parang itu di batu supaya berbunyi. Balan-balan berkenaan pun melarikan diri. Keesokan harinya, riuh satu kampung mengatakan yang mereka nampak balan-balan ini terbang menuju ke rumah Zura. Jadi itu sajalah cerita-cerita hantu yang telah kami sediakan pada minggu ini. Kami harap anda semua terhibur dengan makanan-makanan yang telah kami sediakan minggu ini dan juga cerita-cerita hantu yang telah kami kongsikan. Jadi sebelum kami mengundurkan diri, jangan lupa klik butang subscribe dan nyalakan butang notifikasi supaya anda dapat mengikuti video-video baru dari kami. Jangan lupa juga untuk like video ini dan juga letak komen anda di bawah ya. Dan yang terakhir, jika anda sudah terhibur dengan video-video kami, kongsikanlah video kami dengan sesiapa saja. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum.